Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Baik, hari ini kita teruskan lagi sesi PPR kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Dan kita akan masuk pada tema yang baharu iaitu tema 6, Pertanian dan Penternakan. Unit 19, Hargailah pokok. Tajuk Amboi Cantiknya. Kemahiran mendengar dan bertutur. Buku teks jilid 2, muka surat 43 dan 44. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 45 dan 46. Okey, diharapkan semua murid telah bersedia dengan buku tersebut. Ayuh kita teruskan ke buku teks muka surat 43 dahulu. Okey. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Okey, pertanian dan penternakan ni, okey, seperti mana yang kamu dapat lihat dalam muka surat 43 ni terdapat satu peta bulatan. Okey, jadi aktiviti yang pada muka surat 43 ini kita perlu bercerita berdasarkan peta bulatan. Okey, dalam peta bulatan ini kalau kamu tengok terdapat gambar, ada gambar bunga, ada gambar haiwan, kambing, ayam, sayur-sayuran dan perikanan. Okey. Daripada gambar ini kita dapat jelaskan bahawa pertanian ini merujuk kepada penanaman tumbuh-tumbuhan yang boleh menghasilkan pendapatan kepada kita. Contoh kita menanam sayur, menanam buah-buahan, bunga untuk dijual kepada orang lain. Okey. Begitu juga dengan penternakan. Penternakan ini merujuk pula kepada haiwan. Haiwan itu kita ternak, kita bela supaya semakin banyak. Okey. Bila semakin banyak kita dapat jual kepada orang lain. Okey. Contohnya kita ternak kambing, kita ternak ayam, lembu dan sebagainya yang boleh menghasilkan pendapatan kepada kita. Seperti mana yang kita dapat di kedai-kedai, ada yang kedai yang menjual sayur, ada yang menjual ikan, daripada situlah hasil daripada sumber pertanian dan penternakan. Okey, kalau kita tengok peta bulatan ini ada 4 sumber yang boleh kamu tahu tentang pertanian dan penternakan. Contoh yang pertama kamu dapat tahu daripada Jabatan Pertanian, dan juga kita dapat tahu daripada surat khabar yang kita baca. Surat khabar yang kita beli di kedai, kita baca ada diceritakan tentang pertanian dan penternakan. Dan juga melalui internet, kita buka internet, kita search atau kita cari berkenaan pertanian dan penternakan, okay, kita boleh jumpa. Dan juga ataupun kamu tahu daripada guru kamu, guru kamu bercerita tentang pertanian dan penternakan. Okey, maknanya pertanian dan penternakan ni adalah hasil pendapatan yang kita dapat daripada jualan, sama ada contoh sayur-sayuran, haiwan yang boleh kita makan. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kita tengok dalam muka surat 44 ni, okey, terdapat satu dialog. Okey, dialog di antara Siok Ling dan Hasan. Okey. Dan aktiviti kalau kita tengok di bawah itu ditulis menjelaskan sesuatu perkara secara bertata susila. Okey, bertata susila ni maksudnya dengan tertib lah. Dengan baik. Okey. Alright. Kita tengok ada 3 gambar. Okey, gambar yang pertama tu dia ada tulis zon hijau. Okey. Dan ada terdapat 2 orang di situ sedang hendak menanam pokok. Okey. Okey, yang kedua ialah zon bunga. Okey, zon bunga terdapat 2 orang di situ juga sedang menanam pokok bunga. Okey, menanam pokok bunga. Dan yang terakhir ialah ada seorang di situ sedang menguruskan benih pokok untuk dijual. Okey, kita tengok di situ dia ada papan tanda benih pokok untuk dijual. Okey, ayuh kita pergi seterusnya. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, ini ada tempat kosong yang perlu kita lengkapkan. Okey. Okey, kita akan baca dulu dialog, dialog bersama-sama. Okey. Siok Ling.
Selamat petang Hasan. Okey, Hasan menjawab, selamat petang. Okey, Cik Ling. Wah, cantiknya kawasan rumah kamu. Siapakah yang menanam pokok-pokok ini? Hasan menjawab, semua ini ditanam oleh keluarga saya sendiri. Cik Ling membalas, Hasan, tolong jelaskan cara kamu mencantikkan kawasan ini. Hasan bercakap, saya dan abang saya menanam. Okey, tempat kosong itu kamu kena lengkapkan. Saya dan abang saya menanam. Okey, menanam apa? Okey. Tempat kosong manakala ibu dan kakak saya menanam tempat kosong. Okey, kalau seperti mana gambar yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, kamu boleh lengkapkan. Okey. Apa yang perlu kita tulis di tempat kosong. Okey. Ini adalah contoh yang cikgu beri. Cikgu berikan macam mana kita nak lengkapkan tempat kosong. Okey, tengok yang pertama ni. Saya dan abang saya menanam tanaman hijau di zon hijau. Manakala ibu dan kakak menanam pokok bunga di zon bunga. Okey? Alright. Itu contoh. Contoh yang pertama. Bagaimana kita nak lengkapkan tempat kosong. Berdasarkan gambar yang diberi tadi. Okey? Okey, sambung balik dialog tadi. Cik Ling, benih pokok di situ untuk apa? Okey. Kemudian Hasan. Okey, Hasan di situ tiada jawapan. Tempat kosong. Maknanya kita kena lengkapkan. Apakah dialog yang boleh diucapkan oleh Hasan? Okey. Benih tadi dia pada gambar tadi telah diletakkan benih pokok untuk dijual. Jadi macam mana respon ataupun tempat kosong itu perlu dilengkapkan dengan ayat yang bagaimana? Okey, ini contoh ya. Benih pokok di situ untuk dijual. Mudah saja. Benih pokok di situ untuk dijual. Maknanya Hasan tadi dia cakap benih pokok di situ untuk dijual. Okey, kemudian Cik Ling berkata lagi, kamu bijak Hasan, terima kasih atas maklumat tentang pokok-pokok itu. Dan Hasan menjawab, sama-sama. Okey, itu adalah contoh bagaimana kita nak lengkapkan dialog ataupun perkara secara bertata susila. Okey. Alright. Okey, dah selesai yang ini. Kita teruskan kepada buku aktiviti muka surat 45. Okey. Tema 7, pertanian dan penternakan. Okey, tajuk dia hargailah pokok. Aktiviti 1A. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkan. Okey, maknanya kita kena lengkapkan dialog dahulu, kemudian kita akan kena tuturkan ataupun bercakap lah. Okey, tajuk kecil dia sepakat berbudi pada tanah. Okey, kita tengok dialog tu. Kita mulakan dengan dialog. Selamat pagi Arif, mengapakah pakcik kamu memasang jaring hitam itu? Okey, kalau kamu tengok situ, perbualan di antara Norli dengan Arif. Okey, kemudian Arif menjawab, selamat pagi Norli, pakcik saya memasang jaring hitam itu untuk tempat kosong. Okey, yang ini kalau kamu tengok ada, okey, nampak tu? Itu adalah jaring yang dipasang oleh pakcik Arif. Jaring tu dipasang di atas pokok. Di atas pokok. Kemudian ada air di atas jaring tersebut yang disemburkan. Okey. Ayat yang bagaimana kita nak lengkapkan supaya kita dapat jawab. Ataupun kita dapat isi tempat kosong tersebut. Okey, kalau kamu tengok tu ada simbol otak. Otak ni maksudnya kamu kena berfikir sendiri ataupun memberikan jawapan sendiri berdasarkan mungkin pengalaman kamu. Okey, ini dipanggil sebagai kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, apa pendapat kamu? Apa yang perlu kita tulis di tempat kosong tersebut? Kenapa Pakcik Arif ni memasang jaring hitam di atas pokok yang ditanam? Okey. Okey, ni contoh je. Ni adalah jawapan dia.
Okey, selamat pagi Norli. Pakcik saya memasang jaring hitam itu untuk melindungi pokok daripada cahaya matahari. Okey. Kalau kamu pernah pergi ke apa? Kedai-kedai bunga, kedai-kedai menanam pokok hiasan, ada diletakkan jaring hitam ini. Kenapa dia letak jaring hitam ini? Adalah untuk melindungi pokok daripada cahaya matahari. Cahaya matahari ni dia tak boleh terlampau kuat sangat ataupun terlampau panas. Ha? Ha? Pokok ni tak boleh terima cahaya matahari yang terlampau panas. Bila terlampau panas, kemungkinan dia akan merosakkan pokok tersebut ataupun menyebabkan pokok itu kering. Sebab itu juga dia letakkan air di atas jaring hitam tersebut. Air itu disembur, ya, supaya pokok ini sentiasa lembap dan segar. Okey. Alright. Yang kedua tu, tengok dialog yang kedua. Apakah sebabnya pokok-pokok itu disembur air setiap masa? Okey. Kemudian Arif jawab, pokok-pokok itu disembur air setiap masa agar yang ini jawapan dia. Pokok-pokok itu disembur air setiap masa agar tidak layu dan sentiasa dan segar sentiasa. Itu mana yang cikgu sebutkan tadilah. Maknanya air itu membantu pokok itu supaya sentiasa segar dan tidak layu. Dan apabila biasanya kalau di kedai-kedai bunga, di kedai-kedai yang menjual tumbuh-tumbuhan hiasan, mereka akan pasang ni. Dia akan letak jaring hitam dengan juga disembur air setiap masa. Supaya pokok itu sentiasa segar. Bila orang datang membeli, pokok itu masih lagi dalam keadaan segar. Okey. Selesai muka surat 45. Okey, kita bagi kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 46. Okey. Okey, di sini juga ada 3 gambar. Okey. Yang pertama tu, okey, kita tengok. Kita tengok soalan dia ataupun kata tanya ataupun ayat tanya. Okey, pokok bunga kamu cantik. Apakah bunga yang kamu tanam? Okey, jawab, saya menanam pokok bunga rerama. Okey. Dalam gambar tersebut ada ditulis, pokok bunga apa. Alright. Yang kedua, dialog yang kedua, apakah yang kamu lakukan pada waktu petang? Kita tengok gambar. Dia buat apa tu? Okey, gambar itu dia sedang menyiram pokok. Kan, menyiram pokok bunga. Jadi, jawapannya ialah saya menyiram pokok bunga. Okey, dan yang gambar yang terakhir. Okey, dia sedang buat apa tu? Okey, soalan dia tanya, apakah yang kamu lakukan terhadap rumput yang tumbuh itu? Okey, rumput yang tumbuh itu, maknanya dalam gambar yang ketiga tu, rumput tumbuh di sekeliling pokok bunga yang ditanam. Okey, rumput ni sebenarnya tidak perlu ada pada dalam pasu pokok bunga. Sebab dia akan mengganggu tumbuh-besaran pokok bunga tersebut. Kerana rumput dan pokok bunga tu akan berkongsi air. Jadi rumput yang tak perlu tu kita kena buat apa? Okey, ni jawapan dia. Saya mencabut rumput itu. Okey. Kalau ada rumput dalam pokok bunga kita cabut saja. Sebab rumput tu tak perlu. Rumput tu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita tanam. Cabut sahaja. Alright, ini adalah jawapan bagi muka surat 46. Okey, jadi kita dah selesai. Okey. Itu sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Okay, diharapkan murid dapat melengkapkan dalam buku aktiviti masing-masing. Sekian, kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.